Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk puisi. Puisi dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu puisi tradisional dan puisi moden. Jadi puisi tradisional yang kita telah pelajari adalah pantun dan syair. Dan contoh puisi moden adalah sajak. Perbezaan antara tradisional dan moden adalah tradisional ni dia lebih terikat. Nanti kita akan lihat contoh apa maksud dia terikat. Dia ada format, dan puisi moden ini dia lebih bebas. Dia mengikut kepada penulis. Ini adalah contoh puisi tradisional pantun. Jadi pantun ni dia ada bentuk dia, dia ada sistem dia. Satu rangkap pantun ada 4 baris. Ini dipanggil pantun 4 kerat. Jadi setiap pantun yang dibuat akan ada 4 baris. Untuk membina pantun, dia ada rima akhir. Ini kita panggil rima akhir. Ngah, ga, nah, ga. Jadi rima akhir baris yang pertama akan sama dengan rima akhir baris yang ketiga. Dan baris yang kedua akan sama dengan baris yang keempat. Baris pertama dan baris kedua adalah pembayang. Dan baris ketiga dan keempat adalah maksud. Intonasi dan gaya bahasanya ada gaya yang tersendiri. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Itu adalah contoh intonasi bacaan pantun. Jadi ini adalah contoh puisi moden, iaitu sajak. Ini adalah bentuk sajak yang berjudul Dalam Nafas Bidadari. Jadi sajak ni dia lebih bebas dan tidak terikat. Kalau macam tadi pantun kita tengok ada rima akhir betul. A, B, A, B. Jadi yang ni rima akhir dia pun tak sama. Dan bilangan baris dia antara rangkap pun tak sama. Dia lebih bebas. Dan cara membacanya pun bebas. Tak ada cara-cara yang tertentu. Cuma dia mengandungi nada mengikut isi sajak tersebut. Jadi awak boleh baca, kalau awak rasa sajak tu marah, awak boleh baca dengan nada yang marah. Ataupun romantik, patriotik. Jadi dia ni lebih bebas. Jadi awak boleh baca sajak, deklamasikan sajak dengan gaya awak yang tersendiri. Dalam nafas bidadari, ada harum meniti nafas, memugar jalur pelangi cinta di pautan senja yang rebah, selepas hujan renyai tanpa angin selatan. Tugasan awak pada hari ini ialah keluarkan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 32 dan 34, lengkapkan dan baca, lengkapkan dan deklamasikan. Jadi ini adalah contoh pantun. Awak tengok kenapa dia kata ada pantun? Sebab dalam satu rangkap dia ada 4 baris. Itu yang pertama. Pantun 4 kerat.
Dan awak tengok dia punya rima akhir. Kalau syair, dia sama, empat-empat tu sama. Tapi kalau pantun, dia akan nombor 1, baris pertama akan sama dengan baris ke-3. Dan baris kedua akan sama dengan baris keempat. Jadi di ruangan kosong ni, awak kena cari rima yang sama dengan yang keempat ni. Okey. Man. Yang kedua ni patutnya adalah mah. Sebab yang keempat dia mah. Jadi jawapan dia awak cari yang ada mah. Jawapannya adalah Suria terbenam di hujung pamah. Jawapan di sini Suria terbenam di hujung pamah. Jadi awak baca udara senja redup dan nyaman. Suria terbenam di hujung pamah. Marilah kita hijaukan taman. Pokok ditanam keliling rumah. Untuk rangkap yang kedua, ikan pelata di dalam tajau, hendak disisih di tepi laman. Cari yang sama dengan jau. Lepas tu, udara bersih, segar dan nyaman. Cari yang sama dengan jau. Baris pertama mesti sama dengan baris ketiga. Terusnya, tak tahu apa ni. Baris kedua dia lam. Baris ketiga dia kan. Baris keempat dia lam. Jadi jawapan dia mestilah ada rima akhir kan. Makan nanti di tepi kolam. Beg plastik usah digunakan kerana nanti kotor alam. Dan akhir sekali, rangkap yang terakhir. Bintang kejora di sebalik kamar. Cantik terlihat bersinar terang. Bersih udara tidak tercemar. Jawapannya adalah apa? Rima akhir rang. Jadi ini adalah contoh sajak. Sajak ini dia lebih bebas. Tak terikat macam pantun. Tak ada rima akhir 1-3 tu tak ada. Dan dia ni lebih kepada apa yang ingin penulis sampaikan. Jadi awak kena teka apa yang cuba dia sampaikan. Apa yang hijau. Pada apa nan hijau? Pada burung ke? Jadi awak tulis jawapan. Pilih jawapan di sini dan tulis. Mengikut apa yang cuba disampaikan. Cara bacaan, intonasinya adalah lebih bebas. Nadanya mengikut isi yang ingin disampaikan. Untuk rangkap yang ketiga ni, kalau awak lihat pada jawapan, contoh kita kembalikan keindahan, mungkin boleh isi keindahan hutan ataupun keindahan desa. Tapi di sini, ini adalah mula ayat. Jadi mula ayat kenalah huruf besar. Awak rasa mana jawapan dia yang ada huruf besar? Itu adalah untuk mula ayat. Jika pantun tadi awak dengar, intonasinya sama. Pulau pandan jauh ke tengah, gunung naik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Itu contoh intonasi pantun. Tapi untuk sajak, lebih bebas. Awak boleh ikut gaya bahasa awak sendiri, intonasi awak sendiri, nada awak sendiri, ikut mana yang
sesuai. Rinduku pada desa, pada sawah nan hijau, pada air sungai nan jernih, pada udara nan nyaman, dan burung berkicau riang. Namun kini sawah kian mengering, ikan di sungai kian pupus, kicauan burung kian menghilang. Ayuh kawan, kita kembalikan keindahan sungai kita, mari. Pantai kita jangan musnahkan. Alam kita tanggungjawab bersama. Ekosistem terjaga, kesihatan terbela, pasti kita hidup sejahtera. Jadi itu adalah contoh bacaan sajak. Ikut, awak rasa kalau macam ayuh kawan ni, mestilah semangat nak panggil kawan dia. Ayuh kawan. Dan kalau bahagian sini, sawah kian mengering ni, dia lebih kepada sedih. Sawahnya dah kering. Ikan pun dah tak banyak. Jadi inilah sedih. Ini ialah nak panggil, nak bersemangat. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.